Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu. Tema Istimewanya Keluargaku Unit 2 Satu Keluarga Dua Budaya yang bertajuk Unitnya Keluargaku. Pada hari ini kita akan menyentuh tentang standard pembelajaran 1.3.1. Standard kandungan 1.3 kita akan mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Dari segi standard pembelajaran 1.3.1, kita akan mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat memberikan 3 respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul secara individu. Jadi, mari murid-murid dah bersedia untuk belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid boleh buka muka surat 7. Murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu mendengar dan memahami dialog yang mengandungi ayat perintah. Jadi seperti biasa, cikgu akan pendengarkan dialog ini dan murid-murid cuba perhatikan dalam buku teks dan cuba memahami kandungan ataupun isi maklumat dialog tersebut. Jadi murid-murid dah bersedia? Mari kita baca bersama-sama. Unitnya keluargaku. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Ini pula maruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Okay, ya. Di sini kalau kita lihat dua grafik ini, terdapat 2 orang budak lelaki. Yang situ seorang berwatak India, budak India. Seorang lagi watak orang Melayu. Ya, jadi Amar ni datang ke rumah Rubin, sahabatnya, dan beliau telah dijamu dengan kuih tradisional masyarakat Cina dan juga India. Ya, semua kuih yang dijamu ini dibuat oleh ibunya. Ya. Kalau masyarakat Cina, kuih tradisionalnya ialah kuih bulan. Kaum India pula, makanan tradisionalnya meruku. Bagaimana pula dengan kaum Melayu? Ya, kaum Melayu juga mempunyai makanan tradisional. Ya, antaranya lemang, ya, ketupat, rendang. Ini makanan yang biasa kita jamu ketika musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Ya, murid-murid, banyak lagi makanan-makanan tradisional lain yang kamu boleh Google dan cari maklumatnya di alam maya, ataupun kamu boleh mendapatkan maklumat tersebut melalui pembacaan. Okey, jadi kita teruskan ke dialog yang seterusnya. Okey, di sini dialog pada grafik yang ketiga dan keempat. Tolong ambilkan album itu, Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Ya. Kita lihat pula dialog di grafik yang keempat. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Ya, selepas makan menjamu selera,
Amar mengambil peluang untuk melihat album yang berada di rumah Rubin. Dia nak melihat keluarga, siapakah keluarga Rubin. Jadi Amar dengan cara berhemah meminta Rubin mengambilkan album itu dan meminta keizinan untuk melihat album gambar tersebut. Sebagai rakan Rubin, Rubin mengizinkan Amar untuk melihat album gambar keluarganya. Jadi dalam album itu terpapar keluarga Rubin yang sedang memakai pakaian tradisional Cheongsam bagi kaum Cina, sari dan dhoti bagi kaum India. Kerana Rubin ini ibu dan ayahnya ialah berbeza kaum. Jadi ini dinamakan perkahwinan campur. Jadi Rubin ini seorang yang amat bertuah kerana dapat menyambut dua perayaan, iaitu Tahun Baharu Cina dan Deepavali. Jadi kita teruskan teks yang seterusnya pada grafik yang kelima. Wah, bertuahnya kamu Rubin. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Inilah uniknya keluarga saya. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, ibu bapa Rubin merupakan orang yang berbeza bangsa. Jadi Rubin ini anak daripada hasil perkahwinan campur, iaitu ibu bapanya berbahasa Cina dan berbangsa India. Jadi Rubin boleh menyambut dua perayaan, iaitu Tahun Baru Cina dan Hari Deepavali. Dapat merasa pelbagai jenis masakan dan juga dapat memakai pakaian tradisional kerana kedua-dua ibu bapanya menyambut perayaan yang berbeza. Inilah keunikan keluarga Rubin, perkahwinan campur. Jadi kita teruskan yang seterusnya. Memandangkan dalam topik kali ini, kita telah membaca dialog yang mengandungi ayat perintah. Jadi di sini cikgu ingin jelaskan apakah itu ayat perintah. Ayat perintah diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat perintah boleh menggunakan partikel lah. Mari kita lihat contoh apakah itu ayat perintah. Yang pertama, ayat perintah silaan. Silaan ni maksud kita jemput atau sila. Silakan jemput seseorang untuk datang ke rumah, jemput makan, jemput duduk dan sebagainya. Contoh di situ, jemput minum Siti. Sila isikan borang ini. Ini contoh ayat perintah silaan. Seterusnya, ayat perintah larangan. Larangan bermakna kita diarahkan supaya tidak membuat perkara tersebut. Contoh, jangan bermain di situ. Usah dikenang peristiwa itu. Ini ayat larangan. Selalunya dalam ayat larangan ni kita menggunakan kata perintah jangan, usah. Murid-murid, kita teruskan lagi dengan ayat perintah yang ketiga, iaitu ayat perintah suruhan. Suruhan bermaksud kita diminta membuat sesuatu tindakan. Contoh kata perintah suruhan, ambillah, ambilkan ataupun buatkan. Contoh, postkan surat ini sekarang juga. Ambilkan abah surat khabar itu. Ambilkan cikgu buku itu. Buatkan ibu secawan kopi. Itu contoh ayat perintah suruhan. Yang keempat, ayat perintah permintaan. Dia menggunakan perkataan kata perintah harap, minta, tolong. Contoh, harap kamu datang ke majlis itu nanti. Tolong hantarkan surat ini, Hafiz. Ini antara contoh-contoh ayat perintah yang boleh kita guna dalam kehidupan seharian. Dah ingat dalam ayat perintah, ada ayat perintah silaan, ayat perintah larangan, ayat perintah suruhan, ayat perintah permintaan. Ada kata perintah yang perlu kita gunakan mengikut kesesuaian situasi. Kalau kamu nak memohon sesuatu, melarang sesuatu, gunalah perkataan jangan, usah, dilarang.
Ya, kalau kamu ingin menjemput rakan-rakan, datang ke rumah, ya, rakan untuk berbincang, gunalah perkataan yang bersesuaian, ya. Harap, minta, sila, ya, dan sebagainya. Ya, faham ya murid-murid apa itu ke ayat perintah yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Dan dalam ayat perintah boleh menggunakan partikel lah. Ya. Okey, murid-murid, kita teruskan ke sesi yang seterusnya. Okey, kita baca dialog Rubin. Ya. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Kalau kita perhatikan dalam dialog Rubin ini, ya, silalah rasa kuih bulan ini. Ya, ia merupakan ayat perintah silaan. Ya, makna Rubin menjemput Amar untuk merasai kuih yang telah dihidangkan. Jadi sebagai orang yang kita jemput, ya, apakah jawapan ataupun respon yang sesuai untuk membalas balik ayat perintah yang telah diujarkan oleh Rubin tadi. Ingat ya murid-murid, untuk kita memberikan respon, pastikan kamu menggunakan respon yang positif, ya, yang bersesuaian, supaya respon yang kita beri ini tidak menyinggung perasaan orang lain. Okey, mari kita lihat, ya. Cikgu akan bimbing kamu bagaimana cara Amar untuk menjawab ataupun memberikan respon terhadap ayat perintah yang telah diujarkan oleh Rubin. Amar boleh menjawab, terima kasih Rubin, tentu enak rasa kuih bulan ini. Saya ingin mencubanya. Ya, ini respon yang diberikan oleh Amar kepada ayat perintah yang telah diujarkan oleh Rubin. Ya, sekiranya kamu ada jawapan yang bersesuaian dengan dialog tersebut, okey, cikgu alu-alukan dengan jawapan kamu. Kita lihat dialog yang seterusnya. Ya, masih lagi Rubin dan Amar. Ya, kita lihat dialog Rubin. Ini pula meruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Okey, ya. Lihat ayat perintah di sini ialah makanlah Amar. Masih lagi ayat suruhan, ya, masih lagi ayat suruhan, makanlah Amar. Okay, jadi apa respon Amar, ya? Kalau kita lihat grafik sini, Amar sedang merasai, ya, kuih ataupun ya, kuih meruku itu. Jadi apakah dialog ataupun respon yang sesuai untuk membalas balik ayat perintah, ya, dialog Rubin tadi? Mari kita lihat, ya. Wah, enak sungguh meruku yang dibuat oleh ibu kamu ini. Ya, kita boleh memuji, ya, keenakan makanan yang telah dihidangkan tadi, ya, menggunakan ayat seruan. Ya, maksudnya di sini memberikan respon tak semestinya kita masih menggunakan ayat perintah. Ya, mana yang bersesuaian dengan dialog ni yang kamu boleh guna, kamu boleh buat. Sama ada ayat perintah, ayat penyata, ayat aktif, ayat pasif dan sebagainya lah. Ikut kesesuaian respon ayat yang diberikan. Okey, kita teruskan untuk grafik yang ketiga. Okey, dialog Amar di sini. Tolong ambilkan album itu Rubin. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Okey, mari kita lihat apa jawapan Rubin. Ya. Di mana setelah Amar mintakan tolong ambilkan album itu. Ya, baiklah Amar, saya akan mengambilnya sekarang. Ya, itu jawapan yang bersesuai, ya, jawapan yang kita memberikan respon secara berhemah. Okey, jadi murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita tentang memberikan respon terhadap ayat perintah, dan cikgu mengharapkan penerangan cikgu pada hari ini dapat memberi penerangan, dapat memberikan kefahaman kepada kamu. Ya, jadi seperti biasa cikgu ada sertakan latihan Google Form. Kamu boleh scan QR code ini ataupun kamu boleh pergi kepada link Google Form di bahagian description bawah video. Kamu boleh klik, isi maklumat, jawab soalan dan hantar. Ya, semoga kamu dapat manfaat daripada perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.